Antara paparan menarik hari ini. Mahkamah Rayuan batal pembebasan Muhyiddin. Hentikan tafsiran salah liberal dalam rukun negara. Wan Saiful dakwa diugut ditawar habuan sokong Perdana Menteri. Mahkamah Rayuan membatalkan pelepasan dan pembebasan Muhyiddin Yassin apabila mengembalikan 4 pertuduhan salah guna kuasa terhadapnya yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Hadiah Said Ali sebulat suara membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 15 Ogos tahun lepas yang membenar bekas Perdana Menteri itu untuk mencabar pertuduhan berkenaan atas alasan ia tidak jelas dan cacat. Panel hakim yang turut dianggotai Hakim Azmi Arifin dan SM Komati membenarkan rayuan pihak pendakwaan untuk mengembalikan semula pertuduhan salah guna kuasa. Bercakap bagi pihak panel rayuan, Hadiriah memutuskan bahawa pertuduhan adalah jelas dan tidak kabur. Katanya kami berpendapat Hakim Mahkamah Tinggi tersilap apabila memutuskan 4 pertuduhan itu tidak mendedahkan sebarang kesalahan yang diketahui undang-undang. Kami menerima hujahan daripada pasukan pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat. 4 pertuduhan itu jelas dan tidak kabur. Pada 15 Ogos tahun lepas, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Jamil Hussein memutuskan bahawa pertuduhan salah guna kuasa adalah cacat dan tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Dia berkata pertuduhan itu tidak mendedahkan bukti-bukti yang mencukupi mengenai dakwaan kesalahan di bawah Akta SPRM 2009. Hakim menegaskan antara kekurangan kejelasan mengenai 4 pertuduhan itu ialah sama ada Muhyiddin dituduh membuat keputusan yang menyalahi undang-undang atau menggunakan kedudukannya secara menyalahi undang-undang. Hakim menolak dakwaan pihak pendakwaan bahawa butiran dan perincian yang didedahkan semasa perbicaraan jenayah menegaskan bahawa pertuduhan mestilah mengandungi butir-butir yang mencukupi untuk membolehkan Muhyiddin lebih bersedia untuk berdepan dakwaan semasa perbicaraan. Bagaimanapun, Muhyiddin masih menghadapi 3 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram yang belum selesai di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Perkataan liberal dalam mukadimah rukun negara merujuk kepada keterbukaan menerima perbezaan dalam masyarakat majmuk. Menteri Perpaduan Negara Aaron Agodagang berkata, semua pihak harus mengelak daripada menyalah tafsir penggunaan perkataan liberal dalam deklarasi itu. Katanya salah satu cita-cita rukun negara adalah menjamin satu cara liberal dengan tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak. Dalam konteks ini, perkataan liberal merujuk kepada sikap keterbukaan dan penerimaan, faham, hormat dan terima kepada perbezaan budaya antara kaum dan etnik. Rakyat bebas mengamalkan agama, adat resam serta kebudayaan masing-masing sesuai dengan kepentingan perpaduan negara. Kenyataan menteri itu selepas ikrar penuh rukun negara dibacakan di Dewan Rakyat membawa kepada wacana mengenai perkataan liberal dalam deklarasi tersebut. Sesetengah pihak di media sosial mendakwa rukun negara telah diubah suai selepas kerajaan gabungan pimpinan Pakatan Harapan ditubuhkan untuk memasukkan perkataan liberal ke dalam ikrar itu. Bagaimanapun, fakta menunjukkan rukun negara kekal tidak berubah daripada bentuk asalnya yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970. Pendedahan kebanyakannya rakyat Malaysia terhadap deklarasi itu cuma terhad kepada 5 prinsip dan kebiasaan yang mengesampingkan bahagian cita-cita rukun negara. Ikrar deklarasi ini biasanya dibacakan pada perhimpunan di sekolah-sekolah namun tidak secara penuh. Perkataan liberal dalam konteks politik adalah bertentangan dengan konservatisme yang memandang liberalisme sebagai ancaman terhadap norma budaya, masyarakat dan agama. Rukun negara diperkenalkan sebagai satu cara untuk membantu ideologi negara yang menyatukan rakyat Malaysia selepas peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wanjan yang mendakwa diugut dan ditawar habuan untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Wan Saiful dari Perikatan Nasional mendakwa ugutan itu dibuat sejak beliau didakwa di Mahkamah Seksyen atas kes pengubahan wang haram pada tahun lalu. Dakwanya beliau telah dihubungi seseorang yang tidak dinamakan untuk mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung kali pertama pada 17 Januari lalu dan terbaru selepas istiadat perasmian Parlimen Isnin lalu. Wan Saiful mendakwa sekiranya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri, beliau akan mendapat peruntukan 1.7 juta ringgit untuk kawasan Parlimen diwakilinya. Bagaimanapun, dakwaan itu dibantah beberapa ahli Parlimen kerajaan termasuk RSN Raya Pakatan Harapan Jelutung yang menggesa Wan Saiful membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Katanya kalau anak jantan buat laporan SPRM. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul turut meminta Wan Saiful untuk tidak meneruskan dakwaannya itu di Dewan Rakyat. Syed Saddiq Abdul Rahman pula membidas tindakan raya yang mendakwa Wan Saiful cuba menimbulkan sangkaan jahat. Katanya, apa sangkaan jahat? Kamu tidak tahu ugutan kita kena. Jangan buat tak tahu. Kita dijanjikan peruntukan kalau sokong Perdana Menteri, apa yang salah? Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.